Okay, Assalamualaikum semua, apa khabar? So, semoga semua sihat dan sejahtera dalam musim PKP, PKPB, PKPP ni. So untuk untuk tutorial animation kita hari ini, tutorial ini ada berkenaan dengan how to animate basics ya di dalam 3D Studio Max, especially version 2016. So whatever it is, tutorial hari ini adalah khusus untuk anda semua mendapat pengenalan tentang animation dan bagaimana nak menyiapkan ataupun menghasilkan your final project untuk SP2 ya. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat ataupun anda boleh mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsi ini. For more information kita boleh berdiskusi di dalam WhatsApp. Alright, so check out the video, try first, and then if you're not sure, then we can discuss balik nanti. Okay, Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum semua. So untuk hari ini, this might be our last tutorial yang ada berkaitan dengan kelas online ya untuk semester ini. Semester ni kalau tengok pada belah bawah kanan tu adalah semester Oktober Februari 2021. Tetapi selepas ni insyaAllah saya akan terus buat video tutorial. So kepada siapa yang nak rujuk boleh rujuk semula ya, sama ada tutorial yang lama ataupun tutorial yang baru. Okay, so untuk hari ni saya nak tunjuk tentang animation. Okay, simple animation. This is not going to be animation yang susah-susah macam ada buat karakter berjalan ke, karakter melompat terbang ke, tidak. Animation untuk semester ini disebabkan semester dia singkat ya, singkat. So animationnya adalah linear animation. Linear animation ini adalah, perkataan linear itu adalah lurus ya, ataupun garis lurus. So linear animation ni basically adalah kita ambil satu objek daripada point A, kita bawa ke point B. Sama ada dalam garis lurus ataupun garis yang sifatnya seperti garis lurus. Tapi sebelum tu saya dah buat satu setting di sini. Kita dah tengok yang ini saya dah render ya. So setting ni ada texture map yang simple yang saya applykan pada ground plane. Kita ada material map. This is material map. Dia tak ada gambar ya. Mana texture yang tak ada gambar, ia diconsider sebagai material map. So material map kat sini warna biru ni material maps, warna hijau dan kuning ni material maps, dan ada texture map ataupun picture map di sini dan di sini ya. Perasan tak, this one adalah box biasa. Bila kita letak something yang ada emotion, maksudnya daripada sumber alam kita, alam semua jadi, dia masih nampak cold ya, masih nampak keras dan kaku. So basically we have to do something about this kotak untuk nampakkan dia lebih lembut dengan cara seperti yang kita belajar sebelum ni lah, editable mesh, editable poly ya. Okay, so itu untuk cerita lain. So untuk hari ni, this is the setting. Saya sudah ada lighting satu, ada shadow di sini, dah ada lighting, dan kita ada kamera ya. Saya dah buat kamera ya. Okay, tapi kan saya akan tunjukkan macam mana buat kamera. So kita tutup ni dulu, kita akan start kita punya tutorial. Okay, so this is the setting. Saya dah tekan F4. Okay, untuk activate dia punya wireframe ya. Okay, kalau tak tekan A4 begitulah keadaan dia. Okay, di sini kita dah tak nampak dia punya sides tu. That's why saya suka ataupun saya prefer setengah keadaan kita activate dia punya wireframe. Okay, so kita zoom out sikit. What do we see here? Di sini saya ada a few objek tambahan. The first thing adalah saya ada dua kamera di sini. This is one camera, this is one camera. Nah, kalau kita tengok di sini dekat first tab button yang keempat ni, di bawah kamera dia ada standard camera. Di dalam standard camera ni ada physical, ada target, ada free. Okay, bezanya kalau target ni, this is a target camera. So kita boleh select pada kamera dan kita boleh select pada kamera dan kita boleh select pada target. Ni ada target dia ni yang 4 segi ni. So target ni kita boleh select dan kita boleh adjust target sahaja, dan dia tidak akan melibatkan kamera ya. So itu beza antara free camera dengan target camera. Kalau free camera, we have to move everything daripada kamera tu, semua sekali kita kena ubah. Tapi kalau target camera ni, kadang-kadang kamera tak payah ubah,
target saja boleh ubah, nak ke depan kan, nak ke belakang ke whatever now you notice that kalau saya ambil satu free camera, bila saya klik pada free camera, okay, dia akan pergi koordinat 00 as with any other objects, dia akan letak ataupun dia akan place pada koordinat 00. Okay, so sama juga macam saya punya kamera ni ya. Kamera saya bila kita mula buat kamera, dia tenggelam. Separuh di atas lantai ataupun separuh di atas tanah, separuh di bawah tanah. So kita boleh klik pada kamera dan kita boleh naikkan sikit. Ya, otherwise nanti bila kita pusing-pusing ataupun kita gerak-gerakkan kamera, dia akan kadang-kadang nampak, kadang tak nampak. Ya, sebab kita punya sudut pandangan tu dia berubah-ubah. Kadang-kadang berada di atas tanah, kadang-kadang berada di bawah tanah. Now, it is advisable bila kita nak adjust kamera, first tukar kepada viewport lain dulu ataupun 2D viewport dulu. Sama ada front view ataupun left or right view. This way, it is easier for us to look for dia punya level ya. Macam kat sini, saya boleh ambil ni, bawa ni atas sikit. Okay, kita tahu level setinggi mana kita nak bawa kita punya target tu ya. Nak buat tinggi ke, nak buat rendah ke. This one sebab satu dah ada tinggi rendah, saya letak sudut pandangan tinggi. Macam 3/4 from bird's eye view lebih kurang. Okay, yang ni 3/4 from the ant's eye view ataupun worm's eye view. Ada yang kata ant, ada yang kata worm ya. Alright, so saya pergi perspective view balik and look for my cameras. Saya zoom out, so there are 2 cameras. Daripada perspective view, this is how the camera looks like ya. Satu kat atas, satu kat bawah, dan satu target kat sini. Kalau target kat sini, if you look here, ini adalah dia punya frame enter frame. So di sini kita tak boleh nampak piramid, sebahagian daripada piramid tu dah terpotong ataupun dah terkeluar daripada frame. Walhal dekat sini kawasan ni kosong, tak ada apa-apa. So it's very important also for you to compose. Dari segi composition, ini bukannya ilmu 3D, ini adalah ilmu grafik. So kalau awak tidak boleh compose dengan baik, then you're not a good graphic student. Okay, so compose baik-baik, compose balik baik-baik supaya everything fits in the frame ni. Ni ada frame kan. Okay, now macam mana kita nak tengok daripada kamera ya? So di atas ni kita ada view kan. Atas sekali dia dah ada kamera. So disebabkan kita ada 2 kamera, dia akan pergilah kamera 1 dan kamera 2. Ya, kita boleh namakan juga kamera kita ni, nama dia kamera apa, kamera atas, kamera bawah ke whatever. So kalau kita ada 5 kamera, dia akan listkan 5 kat sini. Okay, so kita just klik pada kamera 1 ataupun kita boleh tekan C. Okay, first time around dia akan tanya kamera 1 ke kamera 2. So kita select je kamera 1. Okay, so this is the view from kamera 1. You notice daripada view camera, kita tengok kat sini ada kamera kan. Daripada view camera, point of view punya tools di sini sudah berubah ataupun beralih ya, dia lain sikit. Zoom dia adalah seperti biasa, sama juga, cuma bila dia main zoom, dia akan melibatkan perspektif ya. This one adalah field of view. Field of view ini kalau you tengok, you notice that kalau field of view dia terlalu shallow ataupun terlalu nipis, dia punya perspektif akan jadi ekstrim begini. So dia dah tak apa cantik lah. Sometimes bila kita bermain dengan field of view, kita tak tarik jauh sangat. Mungkin sikit saja, sekadar untuk nak memasukkan everything ke dalam frame kita ya. Okay, ni grabber pun sama juga. Kita punya orbit pun sama juga ya. Orbit begitu. Ini adalah apa nama dia, perspektif. Okay, kalau perspektif dia nak memperbaiki perspektif balik kan. Tadi field of view tadi dia dah rosakkan perspektif kan. So bila kita, kalau katakan kita perlu extend jauh, okay, kita boleh betulkan balik perspektif dia begitu ya. Tetapi perlu apa orang kata, dengan cara berhemah lah. Kalau lebih-lebih sangat, eventually dia akan nampak agak pelik juga. Okay, so ini kita boleh betulkan balik perspektif dia. Always remember, a little bit of distortion is okay, but a lot is too much. Dia jangan buat terlalu banyak. Di sebelah perspektif ni ada camera roll, tumble and roll ya. Tumble and roll. Ini namanya tumble. Ini namanya roll. Oh, ni tak ada roll. Dia tumble sahaja. So kalau kita berada di luar kamera, tumble and roll dia masuk di dalam
orbit ya. Tetapi di sini roll-nya di sini kot. Ini adalah roll. Okay, roll camera. Roll camera tu dia berguling, tumble tu dia berpusing kiri atau kanan. Ya, ini adalah perspektif kita punya maximize toggle lah ya. Dan ini adalah zoom extend pada selected. Kalau kita select semua sekali, Ctrl A, dia akan pergi zoom extend, okay, kepada semua benda yang kita dah select. Okay, itu maksudnya zoom extend. Saya tukar balik. Okay, so itu adalah camera 1. Kalau kita tengok camera 2, this is what camera 2 looks like. Okay, so kita cara nak ubah kamera, it's either you can ubah kamera daripada sini. Okay, daripada sini, orbit still works. Okay, orbit boleh buat daripada sini. Tapi remember tadi kita nak satu yang tinggi, satu yang rendah kan. So make sure that basically sebelum buat animation ni, you have to have your storyboard ya. So make sure you convey kepada storyboard. Alright. Okay, kita nak move something dulu. Apa yang saya cari ni? Okay, so kita nak move something dulu. So saya akan tukar kepada perspective view semula. So perspective view tak ada banyak beza disebabkan what is the last view yang kita select, itu yang dia akan ambil ya. So this is your perspective view. Now first saya nak cuba adalah saya nak gerakkan piramid ni ya. Nak gerakkan piramid ni. So daripada piramid ni, kedudukan sini saya nak ubah ke tepi sikit kepada plane yang sebelah sana ya. Alright, sebelum ini kita banyak menggunakan bahagian atas, ribbon di atas dan tool di sebelah kanan ni ya. Kita jarang pakai benda atas ni disebabkan tidak berapa relevan dengan apa yang kita nak cerita dalam keadaan crash course kita ya. Okey, tetapi untuk hari ini kita akan gunakan bahagian bawah. Bahagian bawah ini khusus untuk animation, daripada ujung ke ujung ialah untuk animation ataupun untuk menggerakkan motion graphics ya. Okay, let's do this. Saya buang satu kamera sebab kita perlukan satu kamera sahaja. Ini tadi untuk illustrate perbezaan dia tadi ya. Okay, kita ambil satu objek dan kalau kita tengok kat sini kita ada timeline. This is what you call your timeline ya. Timeline ini lebih kurang macam 2D animation last semester. Sama juga. Bila last semester kita buat pakai animation punya software, kita ambil frame by frame ya, ataupun satu frame kita susun sehingga dia jadi satu animation. So ini pun sama juga, frame by frame. These are 0 sampai 100 ini adalah 100 frame. Ya, so 100 frame ini sikit je lah kan basically. Adakah kita cuma boleh buat animation sikit saja dalam 3D Studio Max? So jawapan dia, kita boleh buat banyak. Cuma sebagai default dia akan bagi 100 dulu. Kalau tak cukup kita boleh tambah ya. Okay. So this is what you call a playback head, ataupun setengah kalau kita pergi ke dalam studio production, dia akan panggil scrubber. Scrub tu maksudnya kita tonyoh kiri kanan. So this is what you call scrubbing. Nak pergi ke depan, nak pergi ke belakang. Ya, so scrubber ataupun playback head ini menentukan apa saja yang kita, bila kita tekan play di sini ada control ya, control. Bila kita tekan play, dia akan bergerak lah, dia akan menunjukkan kita sekarang berada di frame yang ke berapa. Okay, stop sekejap. Okay, now kita tengok kat sini, saya berada di frame 65 daripada 100 frame. Okay, di kiri kanan ni ada ada kunci atau pada butang, kita boleh tekan satu-satu. Ya, 66, 67, 68. Nah, saya berada di 68 ni, frame yang ke-68. Kalau tengok sebelah bawah ni pun bilangan frame dia sama. So whatever happens here, it will happen here. Okay, katakan 69, 69 dia akan update 69. Saya scrub ke belakang, dia akan land dekat frame yang ke-32, dia akan update 32 di sini, ya. Okay, so basically ini adalah sama juga, kita boleh klik here, pergi ke frame 50, enter, dia akan buat playback head ke frame 50. Nah, apakah relevan dia di sini? Let's just say kita ada 100 frame sekarang. It's easy for us to look for frame yang ke katakan 17 katakan. 17 is not an absolute number ya, dia bukan dalam judukan 5, 10, 15, 20 macam ni.
Tetapi bila kita ada 100 frame, kita masih boleh cari frame yang ke-17. Tapi let's just imagine kalau kita ada 2000 frame, macam mana kita nak cari frame yang ke-17? Dekat notch di bawah ni, notch ni pun dah tak ada dah frame 17. So kita boleh masukkan di sini, angka di sini 17, dan dia akan pergi kepada frame 17. Apa perlu pergi frame 17? Kadang-kadang frame 17 tu ada kecacatan ataupun celah, ya. Kita nak betulkan pada saat frame yang ke-17 tu. So itu adalah kegunaan dia di sini. Okey, di sini kita tak boleh nak select, ya, kita tak boleh nak select dan masukkan amount. Kita cuma boleh scrub saja. Tetapi di sini kita boleh select dan masukkan amount. Okey, so ini adalah rewind. Okey, rewind daripada mula. Ini adalah step back. Okey, previous frame. Kalau kita berada pada frame 17, dia akan pergi frame 16, 15, 14, satu step, one step at a time. This is play, this is step forward, dan ini adalah forward sampai habis lah, forward sampai habis, sampai frame yang ke-100. Alright. Dan kita ada a few things. Saya akan explain benda yang kita pakai saja. Kita ada auto key di sini. Okay, bila kita klik, dia akan jadi warna merah. Bila dia jadi warna merah, kita berada di dalam record mode. Kita dah bersedia nak record, ya. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana nak record ataupun nak merakam pergerakan kita. So matikan dulu selection. Okay, matikan, everything comes back to normal, ya. Now, you might be wondering, katakan saya kalau 100 frame, berapa second kita punya animation? Ingat balik pada fundamental of animation, 1 second berapa frame? How many frames per second untuk animation? Ini pun saya dah tanya last semester, ya. 1 second kita cuma ada 24 frame untuk traditional animation dan 25 ke 30 frame untuk animation yang menggunakan komputer, ya. Sebab komputer dia boleh copy paste, kan. So kalau kata kita ambil yang paling mudah untuk dikira, 25 frame per second, untuk 100 frame kita cuma ada berapa second? Cuba kira. 25 kali berapa dapat 100. Okay, so jawapan dia is roughly, bukan roughly, jawapannya adalah 4 second sahaja untuk 100 frame, ya. 25, 50, 75, 100. Okay, so untuk 100 frame ni ada 4 second je. So, tak cukup lah untuk kita buat kita punya corporate ID, kan. Corporate ID takkan 4 second je, tak sempat nak digest. So macam mana kita nak tambah ataupun kita nak bagi animation kita panjang? Nah, satu cara kaedah adalah kita boleh biarkan 100 frame dan kita gerakkan setakat mana yang boleh, ya. Katakan pada 100 frame, objek ini daripada kedudukan ini dia bergerak sikit dia ke kanan, ke kiri. Okey, selepas itu kita save dan kita render sebagai animation dan simpan dalam satu folder. Kita buka lagi satu file ataupun file yang sama daripada frame yang ke-100, kita pergi frame yang daripada frame 100 ke frame 200, another 100 set of frames, dan kita adjust animation kita dan kita render jadikan movie. Dan di luar nanti kita pakailah Premiere ke After Effects ke, ya, ataupun apa-apa sahaja Windows Media editor ke video editor ke untuk cantumkan clips tu, ya. This is what you call batch rendering, ya. Batch rendering ni maksudnya kita render sikit-sikit. Katakan kita punya komputer tak cukup kuat, kalau kita render semua sekali serentak, dan komputer akan overheat, ya. So kita render sikit-sikit je, bagi komputer tu ada masa untuk rehat. So that's what you call batch rendering. Satu lagi kaedah, kita boleh tambah bilangan frame di sini. Okey, macam mana nak tambah bilangan frame? Di sini yang tadi saya mention ada dekat sini ada keyframe punya counter, ya. Okey, frame yang ke-59. Now di sebelah sini ada satu window yang dinamakan time configuration. Klik pada time configuration, dia akan keluar satu dialog box. Ini ada everything yang berkenaan dengan counter dan frame dan perihal frame, ya. Okey, ini adalah format. Format ni kita dah tak pakai dah sekarang ni sebab semuanya semua media dah boleh pakai ke semua format, ya. You can read lah NTSC tu apa, PAL tu apa, CCAM tu apa, ya, SMT tu apa benda. Di sini ada playback. Okey, playback itu bila kita buat animation di dalam 3D Studio Max, bila kita play balik, kita boleh tentukan kelajuan playback kita. Okey, satu kali adalah actual lah, ya. Kalau dua kali dia laju sikit.
Kalau setengah kali dia slow motion sikit. So kalau tak perlu, jangan tekan apa-apa di sinilah kadang-kadang ada sesetengah orang yang tertekan. Tertekan, so animation dia nampak slow. So dia lajukan animation dia. Bila dia render animation dia, tengok animation dia jadi extra laju. Disebabkan semasa dia buat modeling, bila dia playback at half of kelajuan. So kalau tak perlu adjust, jangan adjust yang ni. Alright, di bawah ini bahagian ketiga ni ada animation. Start time kosong, length 100, end time 100, frame count 101. Now start time is here. Kita nak animation tu start pada frame kosong. Kalau for some reason kita nak animation tu start pada frame yang kelima, dan kita masukkan 5 di sini. So antara frame kosong sampai frame 4 dia takkan kira sebagai animation. Dia start pada frame kelima saja. Okay. Now length, end time adalah pada 100, frame 100 lah kita ada 100 frame. Kalau kita buat 200 frame, dia akan tanya nak berhenti dekat frame 100 ke ataupun nak continue on sampai frame 200. So kita masukkanlah nanti kita masukkan kat sini. So the length of the animation adalah 100 frame. Kalau sama juga, kalau ada 200 lah kat sini Dan frame count adalah 101. Kenapa frame dia ada 100 tapi frame count dia ada 101? Disebabkan kita start daripada start time kosong. Maka kosong tu pun dikonsider sebagai satu frame. Frame pertama sampai frame 100 ada 100 frame. Tambah dengan frame kosong tadi tu adalah 101 frame. Now, kita boleh tukar dia punya frame ni ataupun bilangan frame ini dan tukar bilangan the length of the animation, duration of the animation. Kita boleh masuk di sini 200, klik enter, and dia akan automatic letak kat sini 201 termasuk frame kosong tadi. Kalau katakan frame 1, you can see dia tolak kat sini, dia deduct. So it's better to have daripada frame kosong lah Dan end time secara automatic dia letak 200. So kita klik OK. So basically kalau 200 itu adalah 100 frame tadi 4 second, 200 frame adalah 8 second. So you can go on until berapa frame yang you nak lah tapi the more frames that you have, the file working file untuk 3D Studio Max dia akan jadi lagi besar lah slightly besar. Okay, alright. Now katakan dekat sini dekat 200 saya dah tak jumpa dah frame 17 so saya scrub pun agak susah untuk saya nak land on frame 17. Tu dapat 17 tu kalau 200, kalau 500, kalau 700 susah. So kita boleh klik kat sini 17, 22 katakan 22, then I will get to frame 22. Okay, alright. Itu adalah cara ataupun kaedah untuk menukarkan bilangan frame. We are going to let this be like this, frame yang ke-200 200 frame. So kita akan scrub balik ke kedudukan kosong. Now this is what it means by auto key dekat sebelah sini ada kunci set key. Kita klik pada set key. Okay, it's not staying dia tak jadi. Dia tak melekat Okay, sebab apa? Untuk key tadi, okay, bila kita gerakkan kita punya playback head dan kita gerakkan objek, kita klik key, dia akan keluar satu tanda di sini. Maksudnya kita dah merakam pergerakan tu Okay, tetapi di sini selalunya bila kita membuat animation ni sebegini, selalunya kita akan terlupa ataupun terlepas untuk menekan key ni ataupun butang ni. So, saya select ni buang dulu. Okay, yang first ni pun saya buang dulu. So lebih selamat ataupun lebih elok kalau kita klik terus auto key. So dia akan rekod setiap masa. Pergerakan kita direkam setiap masa. Tetapi ada syarat dia. Bila kita nak merakam kedudukan, the first thing adalah kita cuma perlu gerakkan playback head ke kedudukan yang kita nak. Contohnya kedudukan sekarang adalah 00. Saya nak pada frame yang ke-10 piramid ini akan bergerak ke point B. Point B is somewhere here. Okay, so kita pergi dulu frame ke-10, sama ada scrub di sini ataupun boleh masuk point dia punya nombor di sini. Pada frame ke-10, just make sure you scrub dulu ataupun gerakkan playback head dulu. Pada frame yang ke-10 barulah kita gerakkan objek. Objek ini daripada point A dia akan pergi kepada point B. Okay. Now bila itu berlaku, saya tolak ke depan sikit, dia dah ada titik warna merah ataupun keyframe warna merah. Keyframe warna merah maksudnya benda tu dah dirakam.
Ya, pergerakan itu dah dirakam. Kita cuba scrub balik, sama ada scrub ataupun rewind, kita boleh tekan play dan dia dah bergerak sikit. Alright, itu adalah linear animation. Katakan pada frame yang ke-10 ni saya rasa macam pergerakan dia pendek sangat, dekat sangat, saya nak tolak balik. Just make sure you go to frame yang mana yang kita nak effect dan kita boleh adjust frame tu. So bila kita play back semula, dia akan pergi jauh sikit. Okay, alright. Okay, daripada frame yang ke-10 ini, saya nak pergi frame yang ke-60. Kita dapat frame yang ke-60 dan frame yang ke-60 dia akan naik ke atas. Okay, dia macam roket sikit kan. Okay, kita rewind tengok. It's a motivational aspect bila kita buat satu pergerakan dan kita check balik supaya pergerakan tu nampak okay ataupun nampak proper, nampak betul seperti mana yang kita hendak ya. So kita klik okay, kita tekan play and notice that bila dia naik ke atas, dia tak selaju bila dia pergi ke sini ya. Kenapa dia begitu? Sama juga dengan apa yang kita buat last semester. The more frames that you have in between, dia akan menambahkan bilangan tempoh masa. Okay, so antara 0 dengan 10 dia cuma ada 10 frame. That's why dia laju dan jarak dia pun jauh. Ini daripada frame yang ke-10 sampai 60, kita ada 50 frames in between. That's why dia bergerak dengan slow. Dan jaraknya pun daripada bawah ni ke berapa sentimeter ke atas saja, jarak dia tak panjang. So that is why dia bergerak perlahan. So this is how you determine pergerakan dia tu ya. Pergerakan is in is out ke katakan kalau nak buat. Okay, tambahkan bilangan frame saja. Now katakan 50 tu agak lama. So kita boleh select this frame dan kita bawa saja ke belakang ataupun ke belakang lagi. So pergerakan dia tu akan jadi lebih laju sikit lah. Okay, dia tak adalah slow sangat macam tadi kan. Kita menunggu. Okay, now saya nak habiskan animation ni sikit. Okay, dengan cara ini bawa ke sana. Okay, dan kita habiskan ni supaya dia ngam-ngam masuk dalam frame balik ya. Okay, tutup. Okay, dan untuk frame yang ke-190 masuk, letak balik di tempat asal dia. Now saya ada 10 frame yang berbaki ya. 190 ke 200 tu dia ada 10 frame. Bila kita buat animation, untuk nak tutup animation tu, eloknya kita allocate 10 frame kosong. Bukan 10 frame kosong, 10 frame yang pegun, yang tak bergerak, untuk menunjukkan ataupun nak beritahu pada orang yang menonton kita punya video, mengatakan hey, kita punya animation tu dah berhenti, dah habis dia dah berhenti, dah habis. Sebelum screen goes black, kita bagi dulu 10 frames supaya orang boleh digest that kita punya animation tu dah berhenti. So seelok-eloknya ada 10 frame. Kalau untuk animation sebelum ni, untuk traditional animation 2D, last semester kita allocate 5 frame di hadapan dan 10 frame di belakang. Yang ini pun sama juga. Okay, cuma di sini saya tak letakkan frame di hadapan lah. Elok juga kalau diletakkan 10 frame di hadapan. Tapi perlu diingat, bila kita masuk dalam video editing nanti, kita boleh tambah blank screen ataupun whatever screen yang kita nak tambah untuk memastikan orang boleh bersedia ya. So that's a small matter. Okay, so kita rewind balik. Saya nak tengok animation dia. Laju, slow, laju, slow dan laju sikit. Okay, dan dia patah balik ke kedudukan dia. Dan dia akan loop lah ya. Selagi mana kita tak berhenti, dia akan loop. Okay, stop. Alright, nah itu adalah pergerakan untuk piramid saja. So pergerakan untuk piramid dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 keyframe that spans over 200 frames ya. Tapi bila saya klik pada kotak, dia tidak ada keyframe. Sebab yang tadi keyframe tu cumalah untuk objek ni saja. Okay, let's just say saya nak gerakkan kotak ni pula, then we will start the animation with kotak. Kita remember ada auto key dekat sini. Okay, pada frame yang ke 50, okay, pada frame ke 50 benda ni dah gerak dah. Tapi kita boleh gerakkan kotak ni ke sana sikit. Okay, pada frame yang ke 100, ini
you have to choreograph on your own lah, nak pergi ataupun nak bergerak macam mana. Sorry, frame 150 dan dia kembali ke asalnya. Okay, so saya akan move dua tu saja dulu. Yang lain-lain tu kaedah dia sama, buat satu persatu. Untuk bergerak, kita rewind dan kita play. You can see that semua akan bergerak melalui timeline. Basically kalau kita buat 2D last semester, kita ada banyak layers. Ini pun sebenarnya banyak layer ya. Cuma dia sorok je dekat sini. Dia tak bagi kita pening kepala. Okay, so tak perlu banyak layer macam tu. So it goes with one layer, tetapi it goes with one timeline. Tapi layer-layer tu disorok-sorokkan supaya kita tak pening kepala. Alright, ini katakan bergerakkan begini. Okay, bilangan frame itu tak semesti absolute lah. Absolute tu macam 10-10 dia punya jarak antara satu pergerakan tu mesti 10 frame, tidak. Kadang-kadang nak bagi pergerakan yang tak sekata pun boleh juga. Kadang-kadang untuk menunjukkan realism tanpa automated, kita perlukan pergerakan yang manual. Kita perlu adjust pergerakan tu secara manual. Okay, cuba tengok. Okay, cuba lah tu. Okay, lebih kurang. Alright, now this one, kalau kita render, stop. Kalau kita render, dia akan render pada frame ini. Now katakan kita dah habis lah, dah habis buat animation, matikan balik auto key so that window tu tukar jadi warna kuning balik. Matikan balik auto key. Okay, so animation itu kita render pada perspective frame. Okay, tetapi kalau kita nak render melalui kamera, kita nak gerakkan kamera katakan, kita pergi pada kamera punya view. This is your camera view. Kita tengok daripada camera view, beginilah keadaan animation dia daripada view yang berbeza. Now let's just say kita nak bergerakkan kamera tu sekali. Tujuan saya buat lantai kayu macam ni supaya bila kita gerakkan kamera, kita boleh nampak pergerakan itu swooping ataupun dia berpusing mengikut kedudukan lantai tu. Ya, kalau tak letak tekstur pada lantai, kita tak nampak lah dia bergerak. Okey, ada dua kaedah untuk buat pergerakan. Satu adalah tekan auto key, jangan lupa tekan auto key. Satu adalah kita boleh gerakkan menggunakan orbit camera. Ini adalah kedudukan asal. Kita gerakkan dulu kita punya kedudukan. Okey, pada frame yang ke-20, kamera akan pergi ke sini. Okey, tengok kat bawah ni ada tak ada. Okey, kalau tak ada, alamak, matikan. Okey, kalau tak ada, kita akan pergi ke perspective view. Okey, tengok dia perspective view. Belakang kan nampak kamera kan? Okey, nampak kamera. Daripada view yang accessible, yang kita boleh access, kita boleh select the camera. Select the camera. Select the camera tadi sebab saya tak select tadi, patut tak nampak ada pergerakan ya. Ini kita dah ada pergerakan sikit pada kamera. Okey, saya nak pergi frame yang ke-40, saya nak gerakkan kamera lagi. Now, kenapa dia pergi orbit macam ni dan dia punya muncung ni tak pergi ke tempat lain? Ini disebabkan target ni kita tak gerakkan. So kita tanam ataupun kita freeze-kan di satu tempat, kamera itu saja yang bergerak. So ini adalah diumpamakan seperti orbital camera, kamera yang orbit, yang berpusing. Okey, kamera yang berpusing. Pergi kepada top view, kerana lagi senang tengok pada top view. Okey, boleh move kan. Dan pergi pada front view, front view. This is, kalau katakan kita tak nak tinggi, kita rendah. Okey, pergi kepada frame yang ke 110, top view. Okey, dan gerakkan semula. Okey, dekat sikit dia punya jarak tu dekat sikit. Dan untuk menghabiskan kamera, pergerakan kamera ni, it's always good untuk nak adakan ease out ya. Maksudnya ease out tu dia, kamera tu makin lama makin pelan, makin slow down. Di sini saya nak dekatkan lagi.
tengok. Okay, check pada kedudukan kamera. This is how it looks like. Kat atas tu tak berapa nampak. So kita akan orbitkan sikit dan kita akan pan kot. Okay, so that everything masuk ke dalam kita punya kita punya frame ya. Okay, rewind, habiskan. Kita cuba play tengok. This is how animation kita bergerak. You can see bila kita nampak dia punya perbezaan jarak dia tu ya. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat. Okay. So nanti bila kita render, dia akan render beginilah. Dalam keadaan kamera, just make sure that you are kamera punya view. Kalau kadang-kadang bila kita render, kita tak perasan kita punya view mana yang kita select. Kadang-kadang kita render pada top view. Bila dah render sampai 200 lebih, barulah alamak punya top view. Ya, sebab masa kita render, kita pergi dapur, kita ambil air ke apa semua kan. Dah sampai 20 frame, dia dah render pada view lain. So kita kena render balik. Okay, so make sure everything is checked first sebelum kita embark on rendering. Yeah? Okay, saya stop di sini. Okay, stop animation. I'm going to tell you now, bila dah habis animation tadi saya mention, kita kena matikan auto key ya. Matikan auto key. Now, let's just say at this point kita dah tak ada apa-apa nak buat lagi dah. Kita punya animation dah selesai. Kita dah save file semua. Macam mana nak render animation, kita pergi balik kepada sama ada render kat sini, animation, salah, rendering sebenarnya. Rendering, kita tekan F10 untuk render setup, ataupun render setup di sini pun boleh, sama je, benda dia sama je. Okay, render setup ataupun F10. Nah, kita ada sebelum ni kita dah adjust kat atas ni, we are in scanline, sebab scanline tu nak render laju sikit ya, cepat sikit dia render. Now the first thing yang kita nak kena adjust adalah the size of kita punya window. 800, 600 tadi saya dah adjust kepada custom size 1000 frame supaya besar sikit lah, kita puas nak tengok ya. Okay, and then what else ya, kita scroll bawah lagi sampailah kita jumpa kepada render output. Ini saya tak pasti bahagian yang keberapa ya. Sampai kita pergi render output, kita pergi save file. Kita nak save ni sebagai animation ya. Kita nak save ni sebagai animation. Nanti jap. Sorry. Rewind balik. Yang mula-mula yang kita nak kena adjust adalah ini. Yang atas sekali ya, common parameters ni dekat time output. Secara default dia letak single. Single tu maksudnya kita render satu frame sahaja. So kalau kita buat animation dan kita tak adjust yang ni, then dia cuma akan ambil frame kosong saja. Ya, kosong je. So kita pergi sama ada active time segment 0 sampai 200. Kalau 300 lah, 400 lah ya. Ataupun kita boleh pergi by range. By range ni maksudnya kita start animation frame kosong. Saya nak stop animation dekat 100. Okay, so dia render 0 sampai 100. 100 habis. Bila dia dah render frame yang ke 100, habislah, dia tak akan render lagi dah. So the next time around, bila saya nak buat range, saya akan continue dengan 101 sampai 200. Kalau according to this file lah ya. Okay, so untuk ini saya nak pergi active time segment. Kalau frame ini adalah, kita boleh pilih frame mana yang kita nak. Ya, kadang-kadang kita nak buat macam image stop motion ya, dan kita akan buang satu ataupun dua frame untuk nak nampakkan quality jagged di situ ya, ataupun pergerakan yang tak smooth tu. Okay, so klik pada active time segment 0 ke 200, maksudnya kita akan render semua sekali. And then baru kita select size ya, size frame ni. Kalau computer power boleh buat size besar size besar. Kalau tidak then kita boleh buat size kecil. So kita turun bawah balik, scroll ke bawah, kita tengok render output. Save file kita tak boleh nak access, tapi kita boleh access butang files di sini. Klik pada files, dia akan tanya kita nak save dekat mana. Saya letak kat desktop je dulu. Dan file name, apakah nama animation ni? Saya cuba buat anim test. Okay, animation test. Make sure you select jenis apa ya animation dia. Now kita ada video punya files, kita ada AVI dan kita ada ni movie MOV. Kita ada flash tak ada. Ada MOV ni untuk QuickTime ni biasanya orang pakai Macintosh base ya, MacBook ke iBook ke ya.
Itu pakai MOV. So kita pakai kalau yang mana pakai PC, AVI saja. Ya, walaupun you nak save sebagai MP4 ke whatever, after that you can go to converter dan save sebagai MP4. Ya, tapi untuk animation punya file yang ada di sini adalah AVI dan MOV saja ataupun movie file. Kita klik pada AVI dan kita akan tekan save. Okey, dan dia akan keluar benda ni compression. Kita nak compresskan kita punya video atau tidak. Untuk tujuan latihan ini, if nothing is happening, kita jangan compress sebab bila kita compress, gambar itu akan jadi pecah. Ya, saya nak tengok image yang sharp itu. So tidak ada compression, no compression ataupun uncompress. Okey, dan quality is 100%. Dan klik OK dan klik OK. So bila kita klik OK, dia pergi balik pada screen ni. Just klik render dan dia akan renderkan untuk kita satu persatu. You can check your status kat sini, frame 2, frame 3, frame 4 daripada 200 frame. Saya tak tulis 200 frame kat sini. Tapi kita dah tahulah kita punya frame tu ada 200. So masa inilah baru kita pergi toilet. Ataupun baru kita pergi ke pergi ke mana? Pergi ke dapur ke whatever. So this is going to take some time depending on the size of the frame, size ini. Depending also on the types of modeling. Kalau ini primitive saja, dia akan very fast. Kalau ini bukan primitive, ini adalah edit poly dan saya ada tambah modifier. So dia makan masa sikit je makan masa dia. Kalau katakan texture map itu ada displacement map, dia ada bump map, map yang tak lazim, yang tak biasa, dan dia akan mengambil masa lagi. Dan definitely type of rendering ataupun rendering engine pun dia akan ambil take into consideration. So kalau saya render scanline compare dengan render V-Ray, dengan compare dengan render Arnold ataupun Mental Ray, definitely dia punya tempoh untuk render tu akan jadi lebih lama. Okay, so ni kita tunggu dulu sampai dia habis. Okay, definitely saya akan edit bahagian ni lah sampai dia siap lah. So saya akan tunggu sekejap sampai 200 frame. Di sini pun dah frame yang ke-67 disebabkan ini adalah basic modeling. It should not take too long for us to reach sampai 200 frame. So kita tunggu dan kita nyanyi ke, kita main keyboard ke, dan kita buat apa-apa sajalah. This is basically the time. Kalau untuk zaman-zaman Sir Nasir dulu dia orang buat ni dengan Sir Kuzami, the duration untuk buat final tu adalah sangat lama. Masa tu lah mereka rehat, baring ke, buat air ke, stretch out ke, buat semain tahajud ke. Masa ni lah masa render ni. Okay, sudah sampai ke 100 mark. That means sebahagian ataupun separuh daripada animation kita dah di-render. Okay, basically selepas animation tu dah di-render, dia akan disiapkan dengan compression, bukan compression, what do you call it, dia punya plugins supaya dia boleh main di player-player yang berbeza. Okay, so kita boleh tutup ni. Tadi masa kita test tengok pergerakan semasa kita buat modeling ni tadi, kita cuma tengok pergerakan je. Okay, so untuk ini bila kita dah render, kita boleh nampak dengan dia punya reflection, dengan dia punya lighting, dengan dia punya shadow. Kita cuba test. Okay, boleh nampak dia punya shadow, boleh nampak dia punya reflection semua. Tadi tak nampak reflection lah sebab kita tak render. So bila kita render, player pun tak boleh main. That's basically the first time kita play macam tu lah. On a native native format, dia memang akan freeze sekejap sebab dia nak susun balik frame tu okay. So it looks good lah. Walaupun dari segi texturing dan material mapping tu, objeknya dan material texturesnya adalah cheap textures, yang murah, tetapi it looks kind of good.
Okay, so you have to think along this line untuk buat final project awak nanti ya. Now, one tip yang saya perasan lah ada some of you buat, bila nak buat 3D animation ke modeling ke whatever, just make sure that lighting itu is very important. You can use more than one light, ya, light source supaya scene tu nampak terang. Kadang-kadang kita punya objek itu dia gelap ya, contohnya macam bola warna biru ni dia gelap, so kita perlukan cahaya yang lebih untuk nak bagi terang sikit, tapi make sure you control your lights ya. Di sini saya cuma perlukan satu lampu, tetapi in some instances ataupun some cases saya perlukan lebih daripada satu lampu dan kita kena adjust kecerahan lampu tu supaya dia tak jadi terlalu jelas, terlalu terang. Okay, so basically saya nak stop video ni di sini dulu. There is another thing yang saya nak tunjuk, tapi saya buat dalam video lain ya, dalam satu lagi. Otherwise video ni jadi terlalu panjang. Okay guys, so I hope apa ni semua boleh buat benda ni, animation ini ataupun kaedah pergerakan animation linear ini. And ada problem nanti kita boleh discuss dalam group ya, dalam group WhatsApp. Okay guys, so latihan kali ni agak technical sikit, tapi don't worry, disebabkan just as long as kita boleh ingat steps tu ya, dan kita boleh buat pelan-pelan ya. Untuk final ni pun tugasannya tidak terlalu berat because kita ambil models yang dah sedia ada, and you can add up models yang awak dah buat sebelum ni ya, untuk final project ni. So try first apa yang saya dah tunjuk tadi. Kalau tak cukup boleh contact saya dan kita boleh discuss lagi. Okay guys, good luck.